Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, jam dah 8.10. So, kita akan mulalah kelas kita. Okay, so di sini ada 7 orang yang dah masuk. Siapa yang baru masuk? Oh, Masya. Okay, Masya baru masuk. Okay, semua sihat ke? Ya, 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 Alhamdulillah. Sarapan dah semua? dah. Dah. Ain makan apa tu? Ain Alhamdulillah. Humaira. Ain sarapan apa? Nasi goreng. Sama lah kita. Lagi yang lain sarapan apa? Nuruddin sarapan apa tu? belum lagi, tak ada tadi. Tak ada lah. Cikgu pun hari ni kalut-kalut bangun terus masak nasi goreng. Tadi baru Hmm. makan. Panas-panas lagi terbakar lidah. Hmm. Okey lah tak apa nanti lepas kelas ada rehat terus makan lah. Okey. So kita mulakan lah. Okey. So hari ni kita nak masuk tajuk yang ketiga dah. Lepas tajuk ketiga ni kita masuk yang keempat lepas tu dah habis dah. So ASK ni dia tak banyak bab lah. Okey. So cikgu akan share dulu cikgu punya apa tu slide cikgu. Kejap Okey. Nampak tak cikgu tengah tayang ni slide dia? Okey. Okey. Boleh nampak? 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 Okey. Nampak. So ni tajuk dia lah. Okey, tajuk dia hari ni adalah bab yang ketiga. So cikgu harap sambil kamu Google Meet ni buku nota atau buku teks tu duk ada depan lah kan supaya kamu boleh catat terus. Okey, tajuk dia adalah kod arahan. Kita dah nak masuk kepada betul-betul lah nak buat atur cara dah ni. Okey. So nanti akan ada aktiviti cikgu guna kelas point hari ni dengan kamu. So nanti kamu get ready lah dengan phone. Nanti kita akan ada sesi soal jawab kuis. So kamu boleh guna kelas kod ni. Nampak tak cik dekat hujung ni, dekat atas belah kanan atas sekali ni. Dia ada kelas kod. Boleh tak? Nampak? Kamu nampak? Nampak okey. Sebab semalam cikgu try dengan kelas form 4 tak jadi, dia tak nampak. Okey. So, tajuk kita hari ni kod arahan. Okey. So, hari ni cikgu akan banyak terang sedikit lah pada kamu. Nanti lepas habis kelas kamu slow-slow boleh catat lah nota dia. Okey. So, apa yang kita akan pelajari hari ni? Okey, dalam bab ni dia ada 2 bahagian. Okey, yang pertama hari ni kita akan belajar dulu 3.1 persekitaran kod arahan. Ni kira pengenalan lah untuk kamu. Okey. Okey, objektif pembelajaran yang pertama hari ni kamu boleh menghuraikan konsep persekitaran kod arahan. Lepas tu boleh menyebut maksud kod arahan. Dia ada beza tu. Persekitaran kod arahan dan juga maksud kod arahan. Dua benda yang berbeza. Lepas tu pelajar dapat menyatakan 3 jenis penterjemah. So hari ni kamu akan tengok apakah jenis-jenis penterjemah. So selama ni kamu ingat orang apa penterjemah tu adalah orang kan yang duk terjemah alih bahasa lah, alih suara. Tapi dalam kita buat pengatur caraan ni kita ada istilah penterjemah. So nanti kamu tengoklah apa dia. Okey. Okey, ni cikgu cerita sikit lah. Yang ni just untuk pengetahuan kamu. Kita punya bahasa pengatur caraan dia ada beberapa generasi. Generasi pertama ni dipanggil bahasa mesin. Bahasa mesin ni bahasa yang aras paling rendah lah. Generasi pertama, generasi kedua iaitu bahasa penghimpun itu dipanggil yang aras rendah. So bahasa pengatur caraan yang paling hampir dengan perkakasan komputer. Okey, generasi ketiga bahasa bertata cara nama dia. Kemudian generasi keempat bahasa tidak bertata cara dan generasi kelima bahasa tabii natural yang tu semua dipanggil bahasa aras tinggi bahasa pengatur caraan aras tinggi. So bahasa yang lebih dekat kepada bahasa manusia iaitu English. Bahasa yang menggunakan perkataan penuh dan perlu ditukar kepada bahasa mesin sebelum CPU melakukan operasi. So ni just untuk pengetahuan lah. Tak ada pun dalam buku kamu. Okey lah. So kita ada bahasa pengatur cara aras rendah, aras tinggi. So kamu hanya belajar aras
Nak kata arah apa? Arah rendah je lah kamu belajar di sekolah. Sebab asas sains komputer dia hanya basic sahaja. Nanti kalau kamu belajar form 4, kalau kamu masuk sekolah yang ada aliran sains komputer, yang tu baru kamu akan belajar lebih tinggi. Bila masuk U, ambil pula sains komputer lagi, memang kamu belajar lebih tinggi lah. So kalau berminat nanti bolehlah teruskan bidang sains komputer. Ada yang rasa-rasa nak sambung. Maksudnya lepas habis dia form 3 kan, dia dah belajar ASK ni. Nanti form 4 ada tak yang nak sambung aliran sains komputer? Ada tak yang berminat? Ada yang berminat. Tak ada, diam je. Diam maknanya tak berminat lah. Oh, dia tergalih. Okey. Kalau diam maknanya kamu tak minat. Yes. Tak berminat. Susah lah. Orang yang minat memang dia rasa seronok. Terutama buat coding. Cikgu sebenarnya coding cikgu minat. Kalau yang lain tu macam malas suka nak ambil tahu. Okey, so tu adalah pengenalan sahaja. Okey, seterusnya kita tengok. Hari ni banyak sekali lah nak bercerita. Kamu boleh dengar nanti kalau ada soalan boleh jawab lah. Okey. Seterusnya, apa itu persekitaran kod arahan? So hari ni kita dah nak masuk lah apa maksud persekitaran kod arahan. Okey. So, persekitaran kod arahan yang pertama, dia adalah atur cara, atur cara komputer ialah satu set arahan ataupun perintah yang mengarahkan komputer untuk menyelesaikan masalah atau tugasan tertentu. So, atur cara komputer tu macam kamu kena type arahan lah dekat komputer. Contoh kamu nak suruh komputer buat apa? Katalah print ataupun paparkan. Tu kalau bahasa Melayu lah, tapi dalam komputer, dalam kod arahan nanti kamu kena type dalam bahasa Inggeris sebab istilah dia. Komputer ni dia tak faham lah bahasa Melayu ni. Dia tak faham bahasa Melayu ke bahasa Arab ke, lagilah dia tak faham. So kita kena guna bahasa yang standard iaitu bahasa Inggeris lah nanti. Kamu akan pelajar nanti. Okay. So atau cara komputer ialah satu set arahan atau perintah. Kamu ingat macam tu lah. Okay, nanti boleh salin nota ni kemudian. Cikgu cerita dulu. Okay. Kemudian banyak lagi ni. Okay, arahan komputer tidak ditulis dalam bahasa tabi'i. Bahasa tabi'i macam Cik Habak lah. Bahasa kita bercakap hari-hari iaitu bahasa apa? Melayu, bahasa Cina ke, kalau orang Cina bahasa Cina lah. Ataupun kalau orang Arab bahasa Arab ke. Okay, tapi dia tak faham. Komputer ni dia tak akan faham. Sebaliknya kita kena tulis dalam bentuk kod segmen. Okay, kod segmen itulah yang dikenali sebagai kod arahan. Kod arahan. Okay. Boleh? Setakat ni boleh? Boleh. Okay. So kena faham maksudnya komputer ni dia takkan difaham bahasa yang kita cakap ni. Kalau kamu type arahan contohlah nanti dalam tajuk ni kamu kena type dalam pengaturcaraan Tony. Tony tu dia sejenis Python lah. So kalau kamu type cetak sampai bila komputer tu dia takkan buat apa-apa. Dia akan keluar error lah. Sebab dia tak faham bahasa Melayu. Okay. Kemudian penulisan bagi kod arahan ini dikenali sebagai pengekodan atur cara. Bukan pengekodan, pengekodan atur cara ataupun pengaturcaraan lah istilah dia tu. Pengekodan atur cara atau pengaturcaraan. Okay, penulisan kod arahan bergantung kepada bahasa pengaturcaraan yang digunakan. Kita ada banyak bahasa pengaturcaraan dalam dunia ni. Dalam dunia lah maksudnya yang orang dah buat, pakar-pakar komputer dah cipta lah. So kita ada banyak bahasa pengaturcaraan. Nanti cikgu akan tunjuklah contoh-contoh dia. Okay. Kemudian, sekarang ni ada aktiviti ni. Cikgu nak tanya kamu. Nyatakan contoh bahasa pengaturcaraan yang kamu tahu. Ikutlah kamu tahu apa contoh. Mungkin ada orang dia ada adik-beradik yang ambil komputer. So dia mungkin selalu tengok abang ke kakak dia duk buat coding. Ataupun kadang-kadang kamu ialah tengok apa TikTok ke YouTube ke mungkin kamu ada jumpa. So cikgu nak kamu, ni kelas kod dia cikgu tunjuk ni, nampak kan? Nampak tak? Nampak? Ada QR code. Okay, kalau kamu ambil phone, kamu scan QR code pun boleh. And then open lah. Ataupun kamu type URL ni. classpoint.app, kod dia 80717. Boleh masuk sekarang. Okay, ambil phone lah, guna. Masukkan dulu dia punya kod. Lepas tu baru cikgu start untuk jawab tu. Okay, dah masuk dah? Okay, boleh masuk lah.
Okey, kalau boleh cikgu nak mula ni. Okey. Soalan dia tadi cikgu nak kamu nyatakan contoh. Satu contoh je kamu type nanti. Nyatakan contoh bahasa pengatur caraan yang kamu tahu. Bagilah apa-apa pun. Okey, kita mula. Try jawab lah. Apa yang kamu tahu. Kalau tak tahu, tak payahlah jawab. Nanti kan mengarut pula jawapannya. Nak tengok siapa yang tahu. Boleh tak masuk ni? Kalau ada yang tak boleh masuk, bagi tahu cikgu. Ada dua je yang join ni. Ni ada dua ni. Tak ada yang bagi jawapan pun. Okay, HTML. Okay, ada masa lagi boleh cuba. Mungkin ada yang duk Google ni. Cepat sikit. Ada lagi 12 saat. Okay, sekejap cikgu tengok siapa yang baru masuk tadi. Okey, dah tamat dah kan? So masa dia dah tamat dah. Okey, nanti dia akan guna kod yang sama je. So lepas ni kalau ada soalan lagi kamu boleh terus jawab je lah. Okey. So ada dua jawapan. Python dengan HTML. Okey. Okey, so okey, jawapan tadi Python dengan HTML. Sekali kita tengoklah betul tak jawapan dia. Ada dua tu, Python dengan HTML. Okey. So itu soalan cikgu lah. Okey, so kita tengok betul-betul dulu apakah bahasa pengatur caraan. Okey, 5 bahasa pengatur caraan yang terkenal. Yang paling terkenal di dunia lah setakat yang banyak-banyak yang ada. So ada 5 top 5 dia. Yang pertama, okey, kamu tengok ya yang jawab tadi adakah ada tersenarai dalam tu. Okey, yang pertama, yang jawab tadi Python. Betul lah Python. Cikgu tak tahu sebutan ni sebenarnya cikgu sebut Python. Ada yang kata Python. Python ke apa cikgu tak tahu. Tapi cikgu biasa sebut Python je lah. Okey, so Python adalah yang paling atas sekali yang terkenal. Okey, yang kedua, Ruby. Ni bukan nama orang ni, Ruby. Dia adalah sejenis bahasa pengatur caraan. Ya. Yang ketiga, Java. Ni mungkin ramai pernah dengar Java. Kan bahasa pengatur caraan Java. Kalau kamu buat website, kalau kamu adalah pembina laman web. Kan kamu ada satu pekerjaan membina laman web. Yang tu gaji banyak tu. Okay, selalu dia guna Java lah apalah. Okay. Kemudian yang keempat, C dan C++. Ni pun terkenal lah zaman dulu. Tapi dia susah, coding dia susah sikit berbanding dengan Python yang kamu akan pelajari lah. Dan yang kelima, JavaScript. Dia ada beza Java, JavaScript. Dia nama lebih kurang sama tapi dia adalah berbeza lah. So ni adalah 5 bahasa pengatur caraan yang paling terkenal. Sebenarnya ada banyak lagi. Ada banyak macam-macam sampai tak tahu nak sebut lah nama dia banyak sangat lah. So, kamu boleh cuba ingat 5 sahaja. Okey, boleh ingat 5 nama ni? Boleh ingat, cuba ingat nama. Ruby tu ingat macam nama kawan kamu Ruby. Java tu orang Jawa. Java kan, Java. C tu selalu dapat markah peksa lah tu C. C++ tu. Cikgu pernah belajar masa kat U, C++. Walaupun ambil pasal matematik tapi dia ada belajar pasal ni C++. Tapi dulu susah lah sebab memang tak faham. Okay. Seterusnya. Okay, persekitaran kod arahan masih lagi. Okay, pasal persekitaran kod arahan. Okay, bahasa pengatur caraan ialah sistem tata tanda.
yang menetapkan sesuatu set arahan atau perintah yang boleh digunakan untuk mengarahkan komputer. So bahasa pengaturcaraan juga menetapkan peraturan mengenai cara menggunakan dan menulis set arahan itu. Okey. So sebenarnya bahasa pengaturcaraan ni yang cikgu tunjuk 5 contoh ni, dia setiap satu ni dia berbeza dia punya peraturan dia. Macam cara menulis, dia lain-lain dia punya kod arahan dia. Macam Python kamu akan tengok nanti dia ada contohlah dia ada print. Kalau dalam C++ dia ada macam clear screen. Dia lain sikit dia punya coding dia. So maknanya setiap bahasa pengaturcaraan tu dia ada dia punya set peraturan dia sendirilah. Sistem tata tanda dia tersendiri. Dia takkan sama semua. Okay. Tapi kat sekolah dalam ASA memang kamu hanya belajar Python sahaja tau dalam form 2 ni. Kamu akan belajar Python. Dia takkan ajar semua lah. Kalau semua tu kena masuk U nanti baru belajar. Okay. So yang seterusnya. Okay. Sebelum atau semasa atau cara dilaksanakan, kod arahan akan menjalani pengalihan kepada bahasa mesin yang boleh difahami oleh komputer. Okay. Kamu tahu bahasa mesin tu apa? Komputer dia faham bahasa apa? Nombor apa? Apa yang komputer faham? Nombor apa dia faham? Yang kamu duk belajar masa form 1. Siapa boleh bagi tahu jawapan dia? Nombor Kosong apa? dengan satu. Duk 0 dengan 1 tu nombor apa dipanggil? Nombor Perduaan. perduaan. Ya, betul. So komputer kamu apa-apa pun kamu type arahan kan, tak kira lah kamu guna Python ke Java ke, nanti dia akan tukar pula kepada bahasa yang dipanggil bahasa mesin. So bahasa mesin ni sebenarnya bahasa perduaan lah, nombor perduaan. Komputer dia faham hak tu sahaja. Okay. So banyak kerja lah, maksudnya bila kita buat coding ni banyak step dia, tapi kita tak nampak lah sebab benda tu diproses di dalam komputer tersebut. Okay. So inilah kod mesin ataupun arahan mesin ni ialah arahan komputer dalam bentuk nombor perduaan, iaitu nombor dengan digit 1 dan 0 sahajalah. Yang tu sahaja komputer akan faham. Nanti dia akan adalah proses pengalihan tadi. Okay. Okay, perisian sistem khas yang dipanggil pemproses bahasa, language processor, diperlukan untuk melakukan proses penterjemahan. Yang kita perlu tadi sebab kita nak tukar daripada bahasa pengaturcaraan tadi kepada bahasa mesin. So kita akan ada proses ni lah, penterjemahan. Okay. Ni contoh lah, cikgu tunjuk contoh. Okay. Contoh ni atur cara asal. Ni cikgu rasa mungkin pengaturcaraan C++. C ke C++ tak, yang Java ke apa, cikgu tak tahu, cikgu tak belajar hak ni. Okay, atau cara asal, contoh ni coding dia, okay. Nanti dia akan tukar kepada bahasa mesin ni, kod mesin. So komputer dia akan faham, baris pertama dia faham jadi ni lah 10111001. Simbol ni pun, bracket ni kalau kamu tengok dia ada maksud dia. Maksudnya komputer dia faham sebagai 01000100. Setiap baris tu dia ada dia punya terjemahan dia lah. Sebab kalau dia tak terjemahkan, komputer dia takkan proses lah benda tu. So nampak macam complicated gitulah kan. Okay. So itu adalah contoh dia lah. Okay. So pemproses bahasa terdiri daripada 3 jenis. Yang ni kamu kena tahulah sebab yang ni kamu ada dalam buku teks pun ada benda ni. Okay. Pemproses bahasa tadi dia terdiri daripada 3 jenis. Kamu kena ingat lah. Yang pertama, penghimpun. Ni semua istilah komputer yang kamu memang kalau tak ambil ASK memang kamu tak akan jumpa lah benda ni kan. So 3 jenis. Yang pertama ingat penghimpun. Macam perhimpunan gitulah, penghimpun. Kemudian yang kedua pentafsir. Yang ketiga dinama pengkompil. Kalau bahasa Inggeris compile lah, compile. Compile tu maksudnya daripada banyak-banyak kita gabung, kita compilekan dia jadi satu lah, kita mampatkan gitulah. Okay. So penghimpun, pentafsir, pengkompil. Tolong ingat 3 jenis pemproses bahasa ni. Okay. Okay, sekarang cikgu akan cerita lah. Okay, ni dalam buku teks kamu pun ada ni. Dalam muka surat berapa cikgu tak ingat. Okay, penterjemah tadi ada 3, penghimpun. Okay, penghimpun bahasa Inggeris dia dipanggil assembler. Assembler. Okay, contoh bahasa penghimpun ialah Basic Assembly Language yang digunakan oleh sistem IBM. Pernah dengar IBM? IBM ni syarikat apa? Komputer lah kan, yang terkenal. Dia banyak hasilkan laptop,
peralatan komputer. So dia adalah sebuah syarikat yang besar lah kan, company yang besar. So uh, bahasa penghimpun ialah contohnya inilah basic assembly language. Tu nama dia, contoh dia lah. Okey. Pengkompil lah, ataupun bahasa Inggeris dia compiler. Compiler. Okey. Contoh bahasa pengatur caraan yang guna pengkompil ni adalah C, C++, Java dan juga Pascal. Nah, tu adalah yang guna pengkompil. Tadi kan Cik kata bahasa pengatur caraan dia guna lain-lain, dia punya penterjemah. So kalau dia tanya basic assembly language, dia guna apa? So kamu kena jawablah dia guna penghimpun ataupun assembler. Kalau dia tanya C++, guna apa? So dia guna pengkompil. Okay. Kemudian yang kita belajar kat sekolah ni Python kan. Contoh Python, adik-beradik dia ni PHP, Perl, Ruby. Ruby tadi juga ada masuk kan top 5 tadi. So kalau bahasa pengatur caraan Python dia akan guna penterjemah jenis apa? Pentafsir. So ni nota ni nanti yang ni kamu kena betul-betul ingatlah benda ni. Okey, nanti cikgu bagi, kamu boleh tengok balik dan salin lah. Okey. Okey, seterusnya. Okay, di dalam bab ini kamu akan diperkenalkan dengan bahasa pengatur caraan Python yang mempunyai banyak persamaan dengan Scratch. Scratch kamu form 1 tapi kita ada belajar ke? Cikgu ada tunjuk sikit je kan sebab kita PDPR daripada tahun lepas. Sepatutnya benda tu buat secara hands on guna komputer. So dia ada persamaan jugalah dengan Scratch. Scratch tu yang kamu boleh tarik-tarik gambar kucing tu lah kan. Yang tu adalah um, lebih kurang sama, tapi Python kita kena type sendiri kod arahan dia lah. Okay, so nanti kamu akan pelajari. Okay, ni contoh lah ni Python. Ni simbol dia, dia macam yelah Python kan ular sawa kan. So ni adalah simbol dia. Simbol Python dia macam ada ular dua gitu. Okay, so ni just tambahan lah, nanti cikgu akan bagi ni untuk kamu baca. Python ni bila bila dia dimulakan. Lepas tu apa kegunaan dia lah. Cikgu ada semua, cikgu dah cari Ruby pun apa dia, sejarah dia semua, kegunaan dia. Okay, Java. Yang ni C dan C++, JavaScript. Okay. So bahasa pengatur caraan ya. Ni kalau kamu tengok sebenarnya tadi cikgu hanya tunjuk 5 top 5. So sebenarnya bahasa pengatur caraan ni ada banyak. Nampak tak, boleh bilang ada berapa tu? Siapa boleh bilang ada berapa? Banyak tu, lebih daripada 20 rasanya. Kan ada Java, JavaScript. Tapi yang paling besar tu yang utama lah yang biasa digunakan ya. Python, Ruby, Pascal. Bukan hanya filem Pascal je ada. Pengatur caraan Pascal pun ada. So itulah contoh-contoh bahasa pengatur caraan. So sekian saja untuk hari ini. Tu je nota dan yang cikgu nak cerita. So nanti cikgu bagi balik slide cikgu ni untuk kamu catat nota lah. Boleh? Satu je aktiviti kuis tadi cikgu bagi. Okey, setakat ni boleh tak? Dia banyak Boleh. kena baca-baca sikit lah je, pengenalan kan. Nanti kamu buat betul-betul kod arahan. Time tu baru rasa seronok sebenarnya. Baru nampak jelas lah. Okey, so ni hanya pengenalan sahaja. Okey, so cikgu rasa cikgu kena stop untuk slide dulu. Cikgu akan bagi slide ni nanti dalam grup, dalam Telegram. Cikgu share, nanti kamu bolehlah teruskan untuk mencatat. Tu sahajalah untuk hari ni. Tak mau bagi banyak-banyak pun. Cuma ada masa lagi ni setengah jam, kamu gunalah untuk catat nota-nota tu. Okey? So sekian dulu daripada cikgu. Kalau tak ada apa-apa, kita boleh berhenti kat sini untuk Google Meet. Nanti cikgu bagi dalam grup notanya. Okey? Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, boleh leave. Okay. Okay, bye-bye.